Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. 大家早上好， Saya bersyukur kembali ya bisa melayani Tuhan dan bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua di pagi hari ini. 我感谢主能够再一次的聚集，能够再一次的侍奉来传讲主的信息。 Kita bersyukur ya untuk kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa kembali bersekutu bersama-sama meskipun melewati Zoom. 我们也感谢主赐给我们有健康，使到我们可以一起来参加这个团契。虽然经过 Zoom 还是可以一起的来交通。 Nah, kita berdoa supaya Tuhan yang menolong kita semua, menambahkan kita sukacita untuk selalu rindu datang bersekutu, dan bahkan menguatkan iman kita di dalam pendengaran firman Tuhan. Sepertinya Ibu Rukiah keluar ya. Sepertinya lah, mungkin kita tunggu sebentar. Udah join lagi udah. Bu, masih mute, Bu. Minta maaf tadi kesentuh. Nah, kita berdoa kiranya Tuhan yang memberkati kita semua supaya melalui persekutuan bisa menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. 我们祷告，接着这个团契，使到我们能够继续的在主里面成长。 Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita mau berdoa terlebih dahulu. 在我们听主的话语之前，我们要一起来祷告。 Mari kita berdoa bersama-sama. 让我们一起祷告。 Tuhan Allah Bapa Sorgawi, 我们在天上的父， Engkaulah Allah satu-satunya yang hidup dan yang benar. 你是唯一的真神，又真又活的神。 Engkaulah Allah yang maha pengasih, maha pemurah, dan maha penyayang. 你是有慈爱怜悯的神。 Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. 我们感谢你在我们的生活里面的慈爱。 Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan selalu berikan. 我们也感谢你的健康，你赐给我们的力量。 Sehingga di pagi hari ini kami bisa datang bersama-sama untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. 直到今天早上，我们能够一起来参加这个团契。 Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. 这个时候，我们就来听主的话语。 Penuhilah kami dengan Rohul Kudus-Mu agar kami bisa memahami, mengerti firman Tuhan. 求你的圣灵充满我们，使到我们能够明白、能够了解主的话语。 Berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima dan mempercayai firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran. 求主赐给我们一颗能够接受也能够相信主的真理的心， Sehingga hidup kami bisa dituntun untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. 使到我们的生活能够来行出主的真理。 Berkatilah jam pemberitaan firman-Mu di saat ini. 求主祝福这一段传讲主信息的时间。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 我们将祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat pertama sampai ayat ke-8. Saya akan sharingkan dulu.
今天早上我们又来思想的经文是从路加福音18章第1到第8节。 Kita akan baca bersama-sama dulu firman Tuhan ini. 我们一起来看。 Ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 耶稣设一个比喻，是诱人常常祷告，不可非心。 Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. 说某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。 Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." 那城里有个寡妇，常到他那里说：“我有一个对头，求你给我伸冤。” Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun." 他多热不准，后来心里说：“我虽不惧怕神，也不尊重世人。” Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. 只因这寡妇，烦我就给他伸冤，免得他常吞没我。 Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. 主说：“你们听这不义之官说的话。” Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? 神，对对呀， Ya, Bu. 神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，拒不终究给他们伸冤吗？ Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? 我告诉你们，又快快的给他伸冤了。然而，人子来的时候，必得见世上有信德吗？ Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. 感谢主的话语，愿主祝福我们。 Nah, judul renungan kita di pagi hari ini yaitu pentingnya doa dalam hidup. 今天早上的信息的主题就是祷告的重要性。 Doa adalah sarana kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya. 祷告就是上帝所赐给我们的恩典。 Dengan doa, kita bisa datang kepada Tuhan Allah dan menyampaikan ucapan syukur kita, pergumulan kita, dan bahkan memohon pertolongan kepada Tuhan. 借着祷告，我们能够向神献上我们的感恩，也能够向主祈求我们所要求的。 Dengan doa, kita juga bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Allah kita.
借助祷告，我们也能够与我们的主建立好的关系。 Doa juga selain membangun iman, hubungan kita dengan Tuhan, kita juga bisa menguatkan orang-orang percaya lainnya melalui doa kita. 祷告呢，除了能够建立我们的关系，我们与神的关系，我们的自己的信心，也能够兼顾其他基督徒的信心。 Makanya doa itu begitu penting bagi kita semua orang-orang percaya. 所以呢，祷告对我们基督徒来说是一件非常重要的事情。 Saking pentingnya, bahkan ada yang menggambarkan bahwa doa itu sebagai nafas orang percaya. 非常的重要，这个祷告是非常的重要，所以呢，有人把它形容成为基督徒的呼吸。 Artinya apa? Bahwa ketika orang percaya tidak berdoa, artinya dia seperti orang yang mati, yang tidak bisa bergerak dan bisa melakukan apa-apa. 说祷告是基督徒的呼吸，意思就是说，如果我们不呼吸，我们不祷告，就好比一个人不呼吸，他就已经死了。 Mengetahui betapa pentingnya doa di dalam hidup kita, 我们 maka ada hal yang harus kita ketahui bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. 因为我们知道说这个祷告的重要性，所以我们又来学习我们怎样向神祷告。 Apakah kita sebagai orang percaya berdoa seperlunya saja? 我们是否只是祷告，随便祷告而已？ Atau ketika kita di dalam kesusahan atau mengalami lemah tubuh, lalu kita datang kepada Tuhan, dan setelah itu, setelah kita terlepas, kita tidak mau datang berdoa lagi kepada Tuhan. 或者呢，我们祷告只是当我们有困难的时候，或者是身体不舒服的时候，之后当我们的困难已经过去了，当我们克服了困难，当我们的身体已经健康了，我们就不祷告了吗？ Atau terkadang kita merasa capek, merasa lemah, tubuh kita tidak mau berdoa. 或者呢，有时候我们感觉到身体软弱，我们也不愿意祷告。 Apakah seperti itu yang Tuhan harapkan dari kita orang-orang percaya? 上帝对我们的期望是否是这样呢？ Tidak ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita orang percaya harus selalu berdoa setiap saat tanpa jemu-jemu. 不是的，上帝的话语教导我们说，我们基督徒应该继续的祷告，不断的祷告。 Dari firman Tuhan yang barusan kita baca, kita belajar ingatkan bagaimana Tuhan mau agar kita selalu berdoa kepadanya setiap saat. 从刚才我们所读的经文教导我们说，上帝要我们如何继续的、不断的来向他祷告。 Nah, di ayat 1 dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 在第一节这里告诉我们说，耶稣是一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。 Tuhan Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kita. 主耶稣是我们的神，也是我们的救主。 Ketika dia
Jelma menjadi manusia, dia hidup seperti kita dan bahkan melayani. Dan di dalam melayani dia begitu banyak menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang kerajaan Allah. 他活着在这个世界上，他也侍奉，然后在他的侍奉当中呢，他传讲了很多关于天国的信息。 Ada begitu banyak pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam firman Tuhan. 有很多关于天国的信息，主借着圣经教导我们。 Dan salah satunya adalah mengenai hal berdoa. 其中之一呢，就是关于祷告。 Di dalam firman Tuhan ini dengan jelas dicatatkan kepada kita bahwa Tuhan mau mengingatkan orang-orang percaya untuk selalu berdoa tanpa jemu-jemu. 在这一段的圣经里，很清楚的教导我们说，上帝要我们基督徒常常祷告，不可灰心。 Nah, metode yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran rohani juga begitu menarik. Dan dalam kesempatan ini dia menggunakan sebuah perumpamaan. 上帝用各种各样的方法来教导我们的真理。今天呢，他就借着比喻。 Apa itu perumpamaan? 什么是比喻呢？ Perumpamaan adalah kisah tentang sesuatu yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan kebenaran rohani tertentu. 比喻呢，就是说，一些可能在每日生活中发生的事情，主用这个比喻来教导关于真理。 Jadi Tuhan Yesus menggunakan cerita yang mungkin familiar dengan orang-orang di sekitar untuk mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. 所以呢，主耶稣就是用某些事情，就是每天都可能发生的事情，来教导我们关于属灵的真理。 Nah, jika kita melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dia sering menggunakan metode ini untuk mengajarkan orang lain tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. 如果我们来看圣经呢，主耶稣有在很多的机会都用这个方式来教导关于天国。 Jika kita membaca dari keempat Injil, setidaknya ada sebanyak 48 kali Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajar orang-orang tentang Allah dan kerajaan surga. 如果我们看4本福音书呢，主耶稣有48次用这个比喻的方式来教导关于天国的真理。 Perumpamaan ini digunakan untuk menolong, untuk memudahkan orang-orang yang mendengarkan, memahami apa pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. 主耶稣用比喻来教导，就是为了让那些听的人能够很清楚的知道他的用意。 Nah, salah satunya yaitu tentang hal berdoa. 其中之一的比喻呢，就是关于祷告。 Dalam perumpamaan di sini dikatakan, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. 说，
Tolong ke bawah,某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。 Nah, jadi di dalam sebuah kota ada seorang hakim, dikatakan yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. 所以呢，这里说到，在某个城里呢，有一个官，这位官呢，他不惧怕神，他也不尊重世人。 Nah, kita tahu tugas seorang hakim seharusnya dia bertugas untuk menegakkan keadilan atau memutuskan mana yang salah dan mana yang benar, atau juga untuk membela hak-hak orang lemah. 我们知道呢，一个法官他的义务呢，就是又来维护正义，就是他又来决定哪一个是对的，哪一个是错的，还有呢，他也又来维护那一些软弱的人。 Jadi dia ini adalah seorang yang memiliki otoritas untuk memutuskan mana yang salah dan mana yang benar. 所以呢，他有权威来决定对与错。 Dia juga memiliki otoritas untuk membenarkan atau juga menyalahkan orang yang dibelanya. 所以他也有权威来决定某某人是对或者是错的。 Nah, di dalam Alkitab jelas mengatakan kepada kita tentang hakim ini, dia adalah orang yang tidak takut akan Allah. 在圣经，刚刚我们所读的圣经呢，告诉我们说，这位官呢，他不敬畏神，他也不惧怕世人。 Nah, tidak takut akan Allah artinya tidak peduli kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan juga tidak mau tahu tentang firman Tuhan. 不惧怕神呢，意思就是说他不在乎神，也不相信神。 Jadi segala hal yang berkaitan dengan Tuhan dia tidak mau tahu. 所以，关于神的事情呢，他不在乎，他也没兴趣。 Segala yang dia ketahui dengan akal pikirannya sendiri, apa yang dianggapnya benar menurut pandangannya sendiri, itulah yang akan dilakukan. 他所做的就是他认为对的， Tidak peduli apakah itu benar atau salah menurut firman Tuhan. 他不管他所行的是否是照做神的话语是对的或者是错的。 Nah, selain itu, dia juga seorang yang tidak menghormati siapapun. Artinya, dia tidak memandang siapapun orang tersebut dalam hidupnya. 除此之外呢，他是一个不尊重世人的人，就是说他在他眼里，就是他都不看到别人。 Entah itu orang kaya, atau miskin, atau orang terpandang, ataupun orang yang bukan siapa-siapa di masyarakat. Dia tidak peduli. 他不管那个人是有钱人，是穷人，或者是上等人物，或者是没有地位，他都不管。 Dia tidak peduli kepada siapapun. Ketika dia membuat keputusan, keputusannya lah yang terjadi. 所以他不管别人，如果他做决定，他就自己决定，不去在乎别人。 Inilah gambaran seorang hakim yang diberikan kepada kita. Dia orang yang tidak takut akan Allah, dia tidak percaya kepada Tuhan, dan dia juga tidak menghormati siapapun. 这个就是今天我们读到这个关于这个官的形容，他不惧怕神，他也不
尊重世人。 Akan tetapi, Tuhan Yesus melanjutkan perumpamaan. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." 可是呢，在圣经里面告诉我们说，在那城里有个寡妇，常到他那里说：“我有一个对头，求你给我伸冤。” Dikatakan di dalam kota yang sama ada seorang janda. 这里说到，在同一个城市里面，有一个寡妇， yang datang kepada hakim itu untuk memohon supaya hakim itu menolong dia, membela dia terhadap lawannya. 他到这位官的面前，这位法官的面前，对他说：“我有一个对头，请你给我伸冤吧。” Seorang janda biasanya adalah orang yang atau seorang wanita atau perempuan yang tidak bersuami lagi, entah itu karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya. 一个寡妇就是说，一个没有了丈夫的女人，也许因为离婚，也许因为她丈夫已经死了。 Nah, biasanya pada zaman dahulu seorang janda ada dalam posisi yang sangat tidak terlindung dan mudah sekali dilukai. 在古代呢，一个寡妇是非常软弱，不受到保护，也很容易被受伤的。 Dan bahkan mereka juga tidak dipandang sebagai seorang yang penting dalam masyarakat. 他们也被看为，在社会上被看为不重要。 Seorang janda biasanya dalam posisi yang sangat lemah dan memerlukan perlindungan dan pertolongan dari orang lain. 所以一个寡妇呢，常常都是她的处境就是需要别人的帮助，需要别人的保护。 Dalam hal ini, janda ini datang kepada hakim itu untuk memohon supaya hakim itu membela hak-haknya. 所以呢，这位寡妇就来到刚才那位官的面前，又求那位官为他伸冤。 Nah, janda juga terkadang kita melihat dia adalah seorang yang sebatang kara, artinya dia hidup sendiri, yang berdiri di luar lingkungan normal. 因为寡妇呢，她常常也是独自一个人的， Dia sangat membutuhkan pertolongan. 她真正的需要得到帮助。 Ketika dia mengetahui ada seorang hakim, dia datang kepadanya untuk memohon pertolongan dari hakim tersebut. 所以呢，她来到这位官的面前，就是为了求他为他伸冤。 Dan janda ini datang kepada hakim, mohon supaya dia membela haknya dan terus-menerus datang kepada hakim itu. 所以呢，他再次来，常常到他那里，就是一直的来，又再来，又再来，为了求这位官为他伸冤。 Karena hakim ini orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Untuk beberapa saat dikatakan hakim itu menolak permohonan dari janda ini. 因为呢，圣经告诉我们说，这位官是一个不敬畏神、不惧怕神、也不尊重人的官，所以呢，有一段时日，他根本不管这位寡妇的求告。 Firman Tuhan mengatakan untuk waktu yang lama, bahkan hakim itu terus menolak permintaan
permohonan dari janda ini untuk menolong dia, untuk membela hak-haknya. 所以呢，圣经告诉我们说，虽然这一位寡妇常常来求这位官，可是过了一段长的时间，这位官还是不帮助他。 Dia tidak mau menerima, tidak mau menolong janda ini. 他不要帮助这位寡妇。 Akan tetapi kita melihat kegigihan seorang janda ini. Dia tidak putus asa, tetapi dia terus-menerus memohon dengan tidak henti-hentinya kepada hakim itu untuk membela haknya. 可是呢，这位寡妇不绝望，她还是继续的、再次的来求这位官。 Jadi dia tidak merasa putus asa sekalipun dia ditolak, sekalipun permohonannya tidak diterima, dia terus-menerus datang kepada hakim itu sampai hakim itu menolong dia. 所以呢，虽然很多次这位官都拒绝了他，都不肯帮助他，可是呢，这位寡妇她不绝望，她还是再次的来，再次的求。 Firman Tuhan berkata, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. 这里上帝的话也告诉我们说，我虽不惧怕神，也不尊重世人，则因这寡妇。 这因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她来参磨我。 Hakim itu merasa tidak aman dan bahkan merasa terganggu, sehingga dia tidak ada pilihan, dia harus membenarkan, harus membela janda ini. 这位法官呢，感觉到被骚扰，所以他最后决定要帮助这位寡妇。 Karena kegigihan hati seorang janda ini yang selalu mau datang kepada hakim itu, sehingga hakim itu memutuskan untuk membenarkan perempuan ini dan membela haknya. 因为这个寡妇她不绝望，她再次的继续的来求，所以到最后呢，这位官呢就决定要帮助她。 Di ayat ke-6 dan ke-7, Tuhan Yesus setelah dia menyampaikan skenario atau perumpamaan ini, lalu dia menyampaikan tentang pelajaran-pelajaran dari perumpamaan ini. 所以在第6、第7节这里教导我们关于这个比喻的功课。 Di ayat ke-6 dan ke-7 firman Tuhan berkata, kata Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? 这里第六、第7节告诉我们说，你们听这不义之官所说的话，神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？ Tuhan Yesus Kristus menegaskan kembali bahwa, lihatlah, sekalipun seorang hakim itu tidak takut akan Tuhan, dia tidak memandang, menghormati seorang pun, tetapi karena dia melihat kegigihan hati seorang perempuan itu, dia mau menolong
janda itu. 所以这里教导我们说，虽然这位官他根本不怕什么人，也不敬畏神，可是呢，因为这位寡妇的执着，直到最后，这位官还是决定要帮助他。 Maka dikatakan di ayat ke-7, jikalau hakim yang lalim itu saja tahu menolong orang yang terus-menerus datang memohon pertolongan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? 所以这里第7节告诉我们说，神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？ Tidakkah Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, menyelamatkan kita, juga akan membenarkan kita, membela hak-hak kita, yang memohon kepadanya siang dan malam. 所以呢，创造我们、保守我们，还有拯救我们的神，如果我们昼夜继续的向他祷告，他也肯定会听我们的祷告。 Tuhan bahkan tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong setiap anak-anaknya yang berseru, berdoa kepadanya setiap saat. 神也不会推迟来拯救我们，来帮助我们。 Ini adalah pengajaran daripada firman Tuhan bahwa bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus selalu berdoa kepada Tuhan, mengingat Tuhan Allah siap menolong kita. 所以这个今天的话语教导我们说，我们应该要一直的来向神祷告，因为我们的神是愿意帮助我们的。 Akan tetapi firman Tuhan berkata, ayat ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? 第8节告诉我们，我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而，人子来的时候，遇得见世上有信德吗？ Tuhan pasti akan mendengarkan dan menjawab doa-doa kita jika sesuai dengan kehendaknya. 如果我们的祷告是接着上帝的旨意呢，他肯定会应允我们。 Tetapi apa yang diharapkan Tuhan dari kita? 可是呢，上帝对我们的期望是什么呢？ Yaitu iman dan percaya kita kepada Tuhan Allah kita. 那就是我们的信心。 Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menjawab doa kita, tetapi adakah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh ketika kita berdoa bahwa Tuhan Allah akan mendengarkan? 上帝已经告诉我们说他会应允我们，可是当我们祷告的时候呢，我们心里是否真正有信心？ Adakah kita memiliki kerinduan untuk selalu mau berdoa kepada Tuhan? 我们也是否心里有渴望能够常常向神祷告？ Di dalam hidup kita sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa. 在我们的生活中，有很多的事情我们都能够求告神。 Dalam kesehatan kita seumpamanya. 比如说我们的健康， Seiring usia kita sudah semakin lanjut dan bahkan kondisi tubuh kita semakin melemah, kita memerlukan pertolongan Tuhan.
我们的年纪呢一天比一天大，我们的身体也一天比一天软弱，所以我们都需要神的帮助。 Tetapi apakah ketika kita menyadari kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, kita mau datang kepadanya untuk berdoa? 可是呢，当我们感觉到我们软弱的时候呢，我们是否愿意来求告神？ Atau adakah kita memiliki kerinduan untuk mendoakan anak cucu kita ataupun saudara-saudara seiman kita kepada Tuhan? 还有呢，我们是否有想到，有为着我们的家人、我们的孩子、我们的孙子、我们的朋友们向主祷告？ Ada begitu banyak hal yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan Allah kita. 有很多事情，我们都能够把它交托给神，向神求告。 Maukah kita selalu berdoa kepadanya tanpa jemu-jemu? 我们是否愿意不灰心的继续祷告？ Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk selalu memiliki kerinduan untuk datang dan berdoa kepada Tuhan setiap saat. 愿我们接着今天的话语，能够继续的、持续的、不断的向主祷告。 Kita tahu bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang siap sedia mendengarkan doa kita. 我们知道，我们所信的神是无所不能的神。 Mari kita serahkan pergumulan kita, kesehatan kita, anak cucu kita kepada Tuhan Allah kita. 让我们把我们的健康、我们所有的事情、我们的家人、我们的孙女都交托给神。 Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. 愿上帝祝福我们，我们一起来祷告。 Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. 主耶稣，我们感谢你，我们所听到的话语。 Kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus berdoa kepada Tuhan tanpa jemu-jemu. 我们感谢你的话语，提醒我们，我们应该持续的、不灰心的、继续的来向主祷告。 Ajarlah kami untuk selalu mau datang mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa kami. 求主教导我们一直来亲近你，接着我们的祷告。 Ajarlah kami untuk memohon pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan ketika kami lemah. 当我们软弱的时候，求主帮助我们来向你求力量，也求健康。 Berikan kami sukacita, hati yang damai untuk terus selalu mau hidup bersama dengan Tuhan. 求主赐给我们心里有平安、有喜乐，继续的来跟随你。 Berkati agar kami bisa terus mau bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. 求主帮助我们继续的在主里面成长。 Inilah doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 这是我们的祷告，奉主耶稣的名。 Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan.